Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. Sorry saya lambat sikit. Saya tak tahu kenapa bila saya try connect, dia ada masalah connection. So, saya tunggu kejap dah 15 minit. So, ni baru boleh. Jadi, jom kita start untuk tajuk ni. Ni adalah tajuk bagi KBSM, iaitu bab 11, Form 4. Jadi tajuk ni adalah garis and satah dalam 3 mantra. Saya akan terang yang pertama dulu, iaitu sudut di antara garis dan satah. Yang ni bagi saya senang. Dua-dua ni senang sebenarnya. Cuma you kena tahulah konsep dia. Kalau tak you rasa susah. So saya tak akan buat pengiraan lagi. Saya just nak fahamkan dulu macam mana nak tengok sudut untuk yang part 1 ni lah. Next week saya akan sambung. Jadi untuk sudut di antara garis dan satah ni, first kita kena faham dulu dia punya jenis-jenis satah. Okay, saya terang ni dulu. Ini adalah jenis satah yang ada. So, you guys kena tahulah satah mencancang ni. Saya tak ulang balik lah perkataan satah kat sini. Satah mencancang, satah mengufuk dengan satah condong. Jadi, untuk satah mencancang, kita panggil dalam English dia vertical lah. And then, mengufuk is horizontal. Dan condong adalah incline. Jadi, dari sini, yang mencancang, vertical adalah yang tegak. Yang berdiri tegak, which is kat sini kita nampak yang berdiri tegak adalah QRU. Ini kita panggil sebagai satah mengufuk lah. Dengan PSV, dengan SVUR. Okay, ada 3 kat sini untuk satah vertical plane, satah mencancang. So, saya tulis kat sini PSV, QRU, dengan satu lagi SRUV. Okey. Untuk mengufuk adalah horizontal, iaitu yang straight je ke bawah ni, horizontal. So yang ke bawah ni iaitu PQRS. And then incline adalah condong. Condong ni yang herat ni, yang herat pula, yang dia macam sengit sikit. So kat sini adalah PQVU. PQUV sama je lah. So you guys kena tahulah 3 jenis ni. 3 jenis satah ni, iaitu mencancang, mengufuk dengan condong. Satah ni apa? Satah ni adalah yang straight je permukaan dia. Permukaan rata je. So ni kita panggil sebagai satah. Ada 3 jenis. Mencancang, mengufuk, condong. Dan untuk dikaitkan dengan sudut di antara garis dan satah ni, kita akan kaitkan dengan garisan. Iaitu kita kena tahu 2 benda, iaitu garisan normal dengan garisan unjuran ortogon. Okey, apa ke benda 2 benda ni? Jangan risau, kita akan buat satu. Saya bagi contoh lah. Ada satu satah, iaitu satah horizontal line lah. Saya guna English sebab saya tak ingat sebenarnya BM dia. Saya selalu guna English punya. Horizontal line apa tadi? Mengufuk. Okey, so mengufuk. Ni contoh. Jadi, kalau kita ada satu garis yang straight dekat atas permukaan rata ni, kita boleh letak titik garisan. Contoh garisan macam ni ke, garisan macam ni ke. Ni kita kata garisan di atas permukaan rata ni lah, iaitu horizontal line. Bila ada satu garisan yang 90 degree. Macam ni. Ni 90 degree terpanggil. Straight line. So, bila 90 degree, kita panggil line ni, nama dia adalah normal line. Garisan normal. Okay, so garisan normal ni apa? Garisan normal ni adalah garisan yang straight dari horizontal line. Okay, and then kalau soalan, dia akan bagi satu line yang bukan normal. Iaitu contoh saya bagi satu lagi lukisan. Okay, contoh ni lukisan dia. And then dia bagi satu line. Memang soalan dia akan tanya line. Satu line yang bengkok. Macam ni. Contoh Okay, line ni bengkok Kalau normal line dia straight 90 degree. So katakan line ni adalah line AB. And then satah ni adalah PQRS. Okay. Jadi untuk garisan AB ni yang cendong ni,
herod ni, kita akan ada satu line iaitu kita panggil line normal line. So dia straight je normal line ni. Straight je macam tu. Apa-apa sahaja yang garisan straight, kita panggil normal. So garisan yang straight line ni adalah normal. Garisan ni diberi dalam soalan. Soalan akan bagi dari soalan. Okay, so dari soalan ada satu line dia akan bagi dan kita akan dapat normal. Then pantulan daripada garisan soalan ni menghala kepada satah yang kita nak ni, iaitu satah ni adalah PQRS. Ni kita panggil sebagai, ni 90 degree Ini yang kita panggil sebagai unjuran ortogon. Unjuran ortogon. Okey, jadi bila kita nak dapatkan, mana tadi, sudut di antara garis dan satah adalah dekat sini. Ni adalah sudut dia, iaitu di antara yang garisan dari soalan ni dengan unjuran ortogon. So kita dapat kat sini. Jadi dia ada cara cepat dia tau. Contoh kat sini, saya bagi sini kita ada soalan kan. Sini adalah yang tadi, lukisan tadi kita guna yang ni. Kalau contoh dia kata, apakah sudut di antara garisan QU dan satah PQRS. Okay, so cara cepat ni saya ajar yang cara cepat kalau dalam exam. Dia kata QU dengan PQRS. First, you tengok dulu, sebab syarat untuk kita cari satah dengan sudut ni, dia mesti ada soalan dari soalan, normal dengan unjuran. Mesti ada 3 garisan ni. So first, kalau cara cepatnya, mana saya punya, tak apalah. Dia kata QU dengan PQRS. Saya suka buat macam ni tau. QU, PQRS. So apa yang sama, iaitu Q. Q ni confirm akan duduk tengah. Saya tekan Q. So bila kita dah guna Q, kita takkan kacau dia dah. And then U. U ni mesti kita guna, sebab garisan kan, mestilah kita akan guna garisan ni, QU. Okay, so depan ni mesti U. UQ something. Kita dah ambil ni. So tinggallah PRS. Jadi kat sini kita dah ada garisan yang diberi dalam soalan UQ. And then kita nak cari normal dia sekarang. Okay, untuk normal adalah garisan yang 90 degree dari tapak. So tapak dia kata sekarang satah dia PQRS. Okay, PQRS. Ni adalah tapak dia. And then kalau dia kata 90 degree, 90 degree, kita kan kata tadi 90 degree adalah garisan normal untuk straight line normal. Jadi straight line dia sekarang antara R atau S sahaja, sebab Q ni dah herod. P ni pun dah herod. So antara R dengan S. Ni dah sendong, ni dah sendong. So tinggal R dengan S. Jadi jawapan dia antara UQR atau UQS. So kalau kita ambil UQR, nampak tak kita dapat straight? Macam tu. UQR dapat kat sini. Kalau you ambil UQS, tengok saya try buat satu lagi UQS guna pensel. UQS nampak tak dia takkan lalu normal. Macam ni, dia dapat macam ni. Dia tak lalu pun dekat yang normal ni. Okay, so kita tak boleh ambil UQS. Macam mana tak nak confuse huruf mana yang dijadikan sebagai sudut? Oh, inilah yang saya terang ni. Ni, kamu kena tulis apa yang dia minta dulu, dari line mana dengan satah mana. So kat sini contoh, dia minta line QU. And then satah dia bagi PQRS. Yang mana yang huruf sama, confirm dia akan duduk di tengah. Sebab tu saya tulis kat sini. Yang mana yang sama ni confirm akan duduk di tengah. So dia akan duduk di tengah, satu huruf kita dah dapat. And then yang U ni mestilah kita akan guna sebab dia garisan dia. UQ ni.
So depan pun kita dah dapat UQ. Jadi sekarang bila kita dapat UQ, kita kena cari line untuk normal sahaja. Normal line sebab kita kena dapatkan 90 degree. Yang ni, normal line. So dari situ, kita hanya ada pilihan sekarang antara huruf P, R dengan S untuk cari normal. Normal line, garisan normal lah. Garisan normal, kamu hanya boleh ambil yang 90 degree dari tapak. 90 degree adalah garisan lurus. Lurus macam tu, 90 degree. Sini, 90 degree. So, kalau 90 degree, P ni dah garisan. Dia bengkok. Nampak tak dia bengkok? Q pun dah bengkok, tapi Q memang kita takkan pilih dah. So, P kita takkan pilih. Pangkas siap-siap. Jadi, tinggallah R dengan S. So, R dengan S ni, kita try garis satu-satu, which is kita dah tahu yang depan dia U, yang kedua dia Q. So UQ kita garis dengan R. Nampak tak kita lalu 90 degree ni? So dapat R. So dia punya theta adalah dekat sini lah, iaitu dia punya sudut. Kita tak boleh lah ambil R sebab R ni confirm dah 90. Kita bukan nak ambil yang ni, kita nak ambil yang di antara line dan satah. So yang ni. Kalau kita ambil U, Q, S, kita takkan dapat garis normal. Garis normal dia adalah yang ni. Okey, nampak tak cara pemilihan dia? Ni cara cepat lah yang saya ajar ni. Dia tak payah guna dah yang banyak-banyak ni. Dia just tengok normal je. Okey, saya buat satu lagi soalan SPM yang tak payah kira lagi just nilai je yang atas ni. Saya buat satu lagi soalan, dan next week baru kita buat banyak soalan. Okey ni. So ni jangan tengok, akan you pening nanti. Saya tunjuk yang ni dulu. Okay, saya tak ni. Okay. So yang ni soalan dia. Raja 9 menunjukkan sebuah prisma tegak PQRST ya. Okay, faham. Okay, Alhamdulillah faham. Okay, kisah kita tengok ni. Soalan ni pula. Kamu boleh try juga dengan saya. So dia kata Raja 9 menunjukkan sebuah prisma tegak PQRSTU. PQRSTU. Okay. Dengan tapak segi 4 tepat PQRS. Okay, fine. And then dia kata namakan sudut di antara garis RU. Okay, you nampak je dia minta garis mana? Garis dulu. Mana tau? Sudah pembaris saya pun masih ni nak hilang. Okay, ni. So, saya pun garislah RU. Sekejap mana RU? Ni RU. Okay, RU. And then dengan base dia PQRS. So, PQRS adalah yang bawah ni. PQRS. Jadi, first, kita tengok yang sama. Which is R. R ni confirm duduk tengah. Cut. So, bila R kat tengah, kita nak guna garisan ni. Jadi, confirm lah U ni kita guna juga. So, U kat depan. Jadi, dari soalan ni, UR. Okay, C dengan D confirm salah. Jadi, tinggal dua jawapan yang kita nak pilih sekarang. Tinggal URP ke URQ. Jadi pilihan sekarang kita nak cari yang normal. Normal line. Tapak dia kata sekarang PQRS kan. Jadi PQRS. Q dengan R ni memang tak dah. Sebab garisan dia cendong. Kita tak nak garisan cendong. Kita nak garisan tegak. So Q dengan R dah eliminate. Q. Okay, R memang kita tak akan ambil. So tinggal P dengan S. So P dengan S ni kita check satu-satu. Kalau saya ambil URP. Saya garis kat sini. Nampak tak? Dapat garisan dia. Dia lalu dekat sini. Kalau saya ambil URS. Contoh URS. URS kat belakang ni. Okay, jap. Mana madam saya? Tolonglah jangan hilang madam time ni. Dia kalau time nak guna memang solution tu. Selalu hilang. Okay. Tak ada. Tak apa. Saya padam guna belakang ni. Sedih je padam guna belakang ni. Okay, jap. Saya padam balik. Sorry saya tak tahu mana madam saya tadi saya guna. Okay, so kalau saya ambil URS. S kat belakang ni kan. Saya pun garis dekat S. Nampak tak? Dia lalu belakang. Macam tu. Lepas tu dia garis kat sini. Dia tak lalu pun dekat straight line ni. Sepatutnya dia kena lalu straight line. Jadi, tak boleh ambil S lah. Jadi, jawapan dia adalah A. URP. Macam tu. Okay. So, actually, dia senang je. Untuk line ni, bagi saya, dia sangat senang. Kamu tengok je apa yang sama dekat tapak tu. Dengan dekat garisan.
Then yang tu confirm tengah, garisan yang depan ni akan duduk di depan. Then balance dia cari yang line, yang normal, 90 degree garisan. So dapat. Jadi untuk minggu depan, InsyaAllah saya akan buat soalan untuk garisan ni dulu sebelum kita masuk yang satah antara satah, dua satah. Okay? Jadi InsyaAllah jumpa lagi minggu depan, Sabtu dengan Ahad pukul 9 malam. Kalau saya lambat tu maksudnya ada masalah internet selalunya. Okay, bye. Assalamualaikum.